وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن هذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة، ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتى فافتح لنا، وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dapat bertemu lagi kita pada malam ini dalam majlis ilmu. Diharapkan para hadirin hadirat, para muhibbin rahimakumullah sekalian sihat wal afiat. Insya-Allah, mudah-mudahan kehadiran kita pada saat ini bersama-sama berbekalkan hati yang ikhlas, hati yang bersih dari sebarang penyakit hati. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan, ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk terus ke dalam hati kita, menetap di dalam hati kita dan memberi manfaat kepada kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 20 sambungan kitab Minhajul Abidin. Berapa? 188. 188. Ha? Perangan kedua dan tiada tinggal. Ni kita baca dalam golak je kan? Alhamdulillah. Orang dah tu dalam golak itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ambil perenggan atas tu sikit lah. Ambil perenggan pertama tu, tengah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darin amin ya rabbal alamin. Muka surat 188. Kemudian aku sebutkan bagimu, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, aku bagi tahu, kata Imam Ghazali, aku nyatakan kepadamu halmu serta mereka itu kemudian daripada barang yang adalah kamu kepada kubur dengan 3 hari. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala nak menerangkan kepada kita, bagaimanakah kelakuan manusia yang kita kadang-kadang tidak boleh melaksanakan ibadat, yang terkadang-kadang kita tak boleh ibadat, terganggu ibadat, melupakan ibadat kerana meraihkan manusia, nak menjaga hati-hati manusia, mengharapkan puji-pujian manusia, takutkan celaan-celaan manusia. Bagaimana keadaan dan kelakuan manusia-manusia ini yang menegah kita daripada ibadat apabila kita mati? Apa sumbangan mereka? Apa sumbangan manusia-manusia itu tadi kepada kita sewaktu kita mati? Jadi kata makna musannif nak menerangkan di sini, kerana ramai di kalangan kita tidak boleh melakukan ibadat kerana manusia, kerana menjaga hati manusia, kerana mengikut manusia, mengikut kehendak manusia. Jadi kata Imam Ghazali, selepas daripada kita mati 3 hari je, macam mana manusia? Mana kinayah daripada sebentar. 3 hari itu kinayah daripada sebentar, tak syarat 3 hari pun. Kita mati pagi ni kena tanam, selang berapa jam je orang lupa dah. Itu 3 hari itu kinayah daripada sekejap.
Kalau dulu kita tak semayang kerana nak meraihkan manusia, kita tak boleh nak mengenakan pakaian ikut syariat, takut manusia kata macam-macam. Kita takut nak berhijrah, takut ditinggalkan oleh kawan-kawan, macam-macam hal. Tak boleh nak ke surau, lalu kawan-kawan ajak pergi keluar minum, keluar makan, macam-macam, ajak lepak. Tu maknanya manusia itu di antara yang menjadi penghalang ataupun pengganggu ibadat. Tapi kita tengok macam mana pula, apa faedah, adakah mereka menolong kita waktu kita mati besok? Manusia-manusia tadi tu, kita tak boleh ibadat kerana nak menjaga mereka, nak jaga hati mereka. Kalau nak buat sesuatu je nanti kita kata apa? Nanti apa orang cakap? Apa orang cakap? Apa orang cakap? Kadang-kadang kita tak boleh nak ikut agama, takut orang cakap yang bukan-bukan pada diri kita. Lalu kita tinggalkan ibadat kerana manusia. Baik. Selepas kita mati, selepas kita dikuburkan 3 hari ataupun sebentar, betapa ditinggalkan dikau, dan jauh akan dikau, dan dilupanya akan dikau. Kita ni besok bila kita mati, jangan kata kawan-kawan, anak bini kita pun akan lupa kepada kita. Mustahil mereka tu tak lalu makan minum sepanjang hidup mereka selepas daripada kita mati kan. Sekejap je, hari pengkebumian tu je lah. Lepas tu dah petang kan, dah malam kan, dah besok dah dah makin lupa. Itulah kita punya nasib, gitulah besok bila kita mati, macam itulah. Maka jangan disebabkan manusia itu tadi kita meninggalkan bekalan mati. Jangan dengan sebab manusia kita meninggalkan ibadat, meninggalkan tanggungjawab kita kepada Allah, meninggalkan usaha mencari bekalan mati. Kerana manusia ni bila kita mati, dia lupalah kepada kita. Sesayang apapun dia, bila kita mati, habislah. Tak ada yang nak duduk teman kita, duduk kat kubur tu sampai bila-bila. Tak ada. Melalak meraung pun kan akhirnya balik juga. Tak ada nak tunggu, tak nak, saya tak nak balik, saya nak tunggu ni, saya sayang dia. Mana boleh duduk sini, malangkang ada jembalang tanah keluar. Kalau macam tu baliklah. Tak berani nak tunggu. Nampak tak? Itulah dia manusia tak tolong pun kita. Tak tolong pun kita manusia. Kita yang nak tolong diri kita sendiri. Jangan harapkan manusia, kerana manusia tak boleh tolong kita. Betapa ditinggalkan akan dikau, kita ni nanti akan ditinggalkan. Kalau suami mati, isteri tinggalkan. Kalau isteri mati, suami tinggalkan. Mak bapak mati, anak-anak tinggalkan. Balik dah ke bandar, sibuk dah dengan urusan pekerjaan. Tak ada dah nak cuti seumur hidup sebab mak ayah mati dah. Silap-silap yang tak balik pun ada. Bayar je, tolonglah uruskan mak ayah saya tak ada masa. Ada macam tu belakang. Kan sekarang ada pula jenis badan-badan yang ambil upah macam tu. Bayar package sekian, dia akan uruskan A to Z. Anak tak sempat balik dah, sibuk kerja. Tu balasan. Betapa ditinggalkan dikau, dan jauh akan dikau, dan dilupanya akan dikau. Lupa. Mustahil lah kita boleh ingat sepanjang hari. Daripada celik mata sampai sekarang ingat ada? Mustahil. Duit tu je. Duit, kaya, mewah, nak raya, apa lagi ni, nak raya ni, kuih raya belum buat, baju raya belum cari, dia dah main dah, tak ingat dah arwah-arwah. Tak ingat dah. Kadang-kadang ingat, tak ada sentiasa ingat. Lepas mayang bukan 24 jam.
Betapa ditinggalkan dikau dan dijauhkan, dilupakan akan dikau, dan tiada hampir mereka itu menyebut akan dikau. Tak ada dah nak sebut-sebut. Hari ni ada tak kita sebut nama mak kita? Tak ada sebut. Teringat baru sebut. Tak teringat taknya sebutlah. Menyebut akan dikau tak ada dah orang nak sebut kita. Kalau tak dulu lambat balas WhatsApp je bising lah. Hantar WhatsApp lambat balas bising. Tak tanya khabar 2 hari, sehari tak tanya khabar bising. Mati je so, tak ada dah ingat kita. Sungguh ini bukan cerita dongeng, sungguh benda ni berlaku. Itulah dia manusia. Sebab tu jangan sayangkan manusia ni lebih daripada sayang kepada Allah dan Rasul kan. Kena sayang Allah dan Rasul lebih daripada manusia lain. Hatta bini kita, hatta laki kita, hatta mak ayah kita, hatta mak-mak kita, hatta anak-anak kita, kena sayangkan kepada sayang Allah dan Rasul itu lebih daripada yang lain. Seperti bahawasanya seperti kamu tiada melihat akan mereka itu sehari, dan tiada melihat mereka itu akan dikau. Kalau dulu tak tengok, dia tanya, mana pergi kawan aku ni? Pasal tak datang, pasal petang tadi tak keluar minum, pasal malam tadi tak datang surau. Biasa kau datang, tanyalah. Lepas tu kita hidup tu, mana tak nampak dah 2-3 hari, dia tanya. Lepas mati ada dia tanya lagi, mana kawan kita tu? Tak ada dah, dia dah tahu kita dah dia tahu dah kita dah mati, dia tak ada nak tanya khabar lah. Nasib kau lah kata. Nasib kau lah, tak ada nak tanya dah macam waktu kita hidup dulu. Waktu kita hidup dulu tanya, sehari tak jumpa tanya, 3 hari tak jumpa tanya. Tak ada komen-komen dalam grup. Kita tanya mana kawan kita. Biasa ada juga mencelah-celah. Duk jawab salam ke, bagi salam, post ni, post tu. Ni tak ada, tanya. Waktu mati, dah mati ada tanya ni? Tak ada dah, habis dah. Maka tiada tinggal di sana itu melainkan Allah Ta'ala. Bila kita mati, tak adalah yang nak menemani kita melainkan Allah. Allah lah yang teman kita. Tapi waktu hidup kita lupakan Allah. Dalam hati kita selalu ingat selain Allah. Tinggal mengingati Allah. Dalam waktu kita hidup ni fikir manusia. Bila mati, tak ada dah manusia itu bersama kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tiadakah ada yang demikian itu daripada rugi yang amat besar? Bukankah itu suatu perbuatan ataupun sikap yang merugikan kita? Allah bagi kita puluh tahun hidup atas dunia supaya menggunakan masa hidup ini melakukan ibadat sebanyak-banyaknya. Tiba-tiba kita tak boleh nak beribadat kerana bersibuk, berbimbang, bergaduh dengan manusia. Hebohkan hal manusia sampai kita tak ada ibadat, sampai tak boleh nak dekatkan diri kepada Allah, sampai tak boleh nak hadir majlis ilmu, sampai tak boleh nak sembahyang, sampai tak boleh nak ikut syariat. Manusia punya pasal nak jaga hati manusia. Akhirnya bila kita mati, manusia tadi semuanya meninggalkan kita, semuanya melupakan kita, semua membuat hal masing-masing. Suami kita sibuk dah dengan bini baru dia. Bini kita sibuk dah dengan laki baru dia. Anak-anak kita sibuk dah dengan rumah tangga masing-masing. Kawan-kawan gitulah, tak ada dah. Itulah dia balasan. Balik pula kita, balik akhirat, balik dalam kubur tak ada bekal lah pula. Dalam kubur balik tak ada bawa bekal, sebab atas dunia dulu terlupa. Dalam hati kita tak teringat kebekal tadi tu. Sebab hati kita penuh mikirkan manusia. Bila tak fikirkan, bila dalam hati kita tak fikirkan ibadat, tak adalah ibadat.
Ni alhamdulillah Allah lintaskan dalam hati kita nak pergi surau, nak ngaji, nak datang. Tu alhamdulillah dengan taufik Allah kita dapat hadir. Kalau Allah tak lintaskan dalam hati kita malam ni nak datang surau, tak ada lah. Nak pergi pasar malam, nak duduk rehat kat rumah gini-gini, tak adalah kita datang ke surau. Ni semata-mata rahmat Allah, taufik daripada Allah. Syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah Allah bagi taufik kepada kita. Lintaskan dalam hati kita nak ibadat, nak datang surau, nak mengaji, nak dengar ilmu. Pertolongan Allah semata-mata, bukan kehebatan diri kita, tidak. Jadi rugi. Berapa ramai kita tak boleh semayang, berapa ramai kita tak boleh mengaji, sibuk dengan urusan manusia. Maka tiadakah yang demikian itu daripada rugi yang amat besar, bahawa engkau hilangkan beberapa harimu. Makna kita habiskan beberapa usia kita, kita habiskan usia kita serta mereka itu manusia, dan serta sedikit menyempurnakan janji kita kepada Allah. Kita ni alam roh dulu kita janji nak beribadat, alam roh dulu kita berjanji nak beribadat, nak mengabdikan diri kepada Allah. Tiba-tiba bila Allah zahirkan kita di dunia, kita lupa kepada janji kita beribadat, lupa janji kita nak mengabdikan diri kepada Allah, lupa janji kita nak ikut syariat. Sebab bergaduh, berbimbang, risau dengan manusia. Takut manusia tak suka dengan kita, takut manusia tak redha dengan kita, takut manusia tak puji-puji kita, takut manusia tak pandang mulia kepada kita. Maka kita raikan manusia, kita jaga manusia ni baik-baik. Na'udzubillah. Sebab manusia ni kalau kita ikut dia, kita akan rosak. Kalau ikut kehendak manusia ramai-ramai, kita akan rosak. Sebab ramai ni manusia ni tak nak kepada agama. Kalau kita ikutkan kehendak ramai manusia, kita akan jatuh dalam dosa dan maksiat. Kalau kita lawan kehendak dia, kalau kita tak nak ikutkan manusia, kita akan disakiti. Kita akan disakiti, kita akan dikata macam-macam, kita akan ditinggalkan, macam-macam. Bila kita tak nak ikut manusia, kita akan disakiti. Kalau kita ikut dia, kita akan rosak. Jadi ramai di kalangan kita tak nak disakiti oleh manusia tadi, tak nak. Nanti kalau aku tak ikut, nanti orang kata bukan pada aku. Jadi kita raikan, ikutkan manusia. Ikutkan manusia, kita pun jatuhlah dalam dosa. Takut nanti tinggalkan kawan-kawan, tak keluar sama dengan diorang, lepak-lepak, makan, minum, sembang-sembang. Kalau kita kata bagi alasan minta malam-malam ni aku tak dapat nak datang lah, aku ada kelas lah, nanti dia kata kita macam-macam. Saya fikir nanti kan kawan kata macam-macam, tak jadilah pergi surau, baik aku ikutkan kawan. Itu contoh. Raikan kawan. Jadi kita sia-siakan umur yang Allah bagi. Puluh tahun dah kita sia-siakan umur kita, serta sedikit menyempurnakan janji dan sedikit berkekalan serta mereka itu. Sebentar je kita bersama manusia dan engkau tinggalkan khidmat bagi Allah Ta'ala, yang tempat kembali, yang mana Allah Ta'ala ni adalah tempat kita akan dikembalikan kepadanya. Allah, kita ni dikembalikan kepada Allah. Pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya akan mati. Sesayang apa pun kawan-kawan pada kita, sesayang apa pun anak bini kepada kita, kita akan dikembalikan kepada Tuhan yang menjadikan kita. Balik kepada asal, balik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalilah kita kepada Allah. Kembali kepada Allah, tak ada bekal bawa. Allah tanya mana bekal? Allah tanya mana bekal? Dulu hidupkan kita atas dunia supaya cari bekal sebanyak-banyaknya. Tiba-tiba leka dengan manusia,
Habis waktu, habis umur, mati, tak ada bekal, lupa. Sebab galik apa, terkhayal, bersibuk dengan urusan manusia tadi. Tak ada dah bekal. Waktu dah habis dah. Waktu habis. Waktu dah habis dah. Allah bagi bukan sehari, bukan seminggu Allah bagi. Allah bagi berpuluh-puluh tahun. Bayangkan ni, kita ni dilekakan dengan manusia sampai tak ada bekalan mati berpuluh tahun kita. Puluh tahun. Jadi kita tengok umur kita. Berapa banyak dah. Berapa banyak masa kita habiskan dengan urusan manusia tadi. Puluh tahun sampai tak ada bekal kita. Sampai tak ada bekal kita. Allah punya dahsyatnya tu. Dilekakan tu sangat-sangat dahsyat. Kita berasa macam sekejap, rupanya dah berpuluh tahun bersibuk dengan manusia. Puluh tahun kita bersibuk dengan manusia. Yang tepat kembali kepadanya pada kesudahan pekerjaan engkau seorang diri. Akhirnya kembali kepada Allah seorang diri. Mana kawan-kawan, mana rakan-rakan, mana anak, mana bini, mana suami, tak ada dah. Mana kawan-kawan dalam media kita, hilanglah. Tak ada. Ni kita tengok, kalau mengaji online ni tengok ada keluar nama-nama kawan-kawan. So dah tak ada dah. Lenyap dah, hilang dah. Kembali kepada Allah. Nanti kalian nampak, jumpa kita. Nanti tak jumpa dah lah. Hari ni boleh mengaji secara online, sudah tak ada dah. Online dengan orang lain dah pula. Kita tak ada dah. Semuanya mati. Sesayang apa pun mati. Pertemuan kita tu, contohnya sekarang ni, pertemuan kita malam ni, boleh jadi ni pertemuan yang terakhir mana kita tahu. Pertemuan kita dalam majlis ilmu malam ni, sekarang ni boleh jadi inilah pertemuan yang terakhir. Sebab mati tu dia datang tiba-tiba je. Dia datang tiba-tiba je. Tak sangka datangnya mati tu. Baru cadang nak jumpa minggu kelas satu lagi. Baru cadang nak jumpa nanti kelas satu lagi, nak jumpa lah. Ada nak sembang sikit. Tak sempat. Tak sempat ni. Tak sempat lah. Mati. Dan tiada tinggal bagimu melainkan ia, ya Allah, jua selama-lamanya, dan segala hajat kamu sekaliannya kepadanya juga. Sekarang siapa tempat berhajat kita? Sekarang siapa tempat pergantungan kita? Siapa yang kita harapkan bantuan dan pertolongan? Tak ada dah yang manusia tadi. Tetapi harap sangat-sangat, ya Allah, tolonglah, selamatkanlah, selamatkanlah, jangan azab, jangan azab aku, selamatkan aku, ampun, maafkan aku. Dah mati, dah tak ada dah orang. Kalau tak dulu orang, manusia. Bila mati, siapa dah kita nak bergantung? Dah Allah je lah tempat kita nak bergantung. Harap supaya menyelamatkan kita daripada kesusahan akhirat. Waktu tu barulah kita teringat, barulah kita sedar, barulah kembali kepada Allah. Ya Allah, tolonglah, selamatkanlah, janganlah azab, selamatkan aku daripada azab kubur, selamatkan aku daripada azab di padang mahsyar, selamatkan aku daripada azab di titian sirat, di neraka. Dah mati, waktu kita mati tu besok tak ada dah harapan kita kecuali Allah. Semua kita macam tu besok. Bila mati tak ada dah harapan, tak ada dah kita meletakkan harapan hanya selain kecuali kepada Allah sahaja. Tapi waktu kita hidup ni, lupa Allah selupa-lupanya. Lupakan Allah selupa-lupanya. Sibuk dengan manusia. Takut manusia tak tolong kita. Takut manusia tak tolong kita. Sekarang mana dia pergi? Manusia yang kita takut tadi tu. Bila kita dah duduk dalam liang lahat tu, mana dia pergi manusia-manusia yang konon-kononnya dulu dialah segala-galanya.
Lepas tu kita hidup. Habis dah. Dan tiada tinggal bagimu melainkan ia Allah jua selama-lamanya, dan segala hajat kamu sekaliannya kepadanya Allah jua, dan tempat berserah sekaliannya atasnya Allah, dan bergantung di dalam tiap-tiap kelakuan juga kepada Allah. Sepatutnya kita ingat begitu waktu kita hidup dulu. Waktu kita hidup dulu, sepatutnya hati kita sentiasa ingat kepada Allah. Nak makan, nak minum, nak tidur, nak bercakap, nak berfikir, nak pergi kerja, nak balik kerja, nak jumpa keluarga, dan segala-galanya tu adalah bergantung kepada pertolongan Allah. Sepatutnya waktu hidup dulu kita ingat macam tu. Sentiasa berharap Allah tolong kita buat ibadat, sentiasa harap Allah bagi taufik hidayah untuk ibadat, sentiasa tu ingat. Boleh buat sesuatu, ingat ni nikmat Allah, boleh bercakap ni nikmat Allah, boleh mendengar ni nikmat Allah. Tapi sayang waktu dunia dulu tak ada macam tu pun dalam hati kita. Ghaib, lenyap langsung Allah daripada hati kita. Penuh dengan manusia, penuh dengan dunia, penuh dengan manusia, dunia. Bila dah mati baru tahu hakikatnya macam mana pergantungan kita dengan Allah. Sekarang kita sombong, aku tak semayang pun aku boleh makan, aku tak semayang, tak mengaji pun aku boleh hidup, aku boleh selesa, aku boleh berbini beranak, aku boleh pergi tempat macam-macam, aku boleh enjoy walaupun aku tak beramal dengan agama. Walaupun aku tak beramal dengan Islam, hidup aku senang, mewah, selesa. Alhamdulillah. Tunggu nanti. Tunggu nanti. Tunggu sampai masanya besok. Tunggu sampai masanya besok. Di situlah besok menyesal penyesalan yang sesesal-sesalnya. Allah suruh semayang, kita tak peduli. Allah suruh ngaji, kita tak peduli. Allah suruh didik anak bini dengan agama, kita tak peduli. Sebab apa? Kita tak ada rasa susah pun. Kita tak ikut agama, tak ada rasa susah pun. Boleh makan macam biasa, tiap bulan dapat gaji macam biasa, dapat allowance macam biasa. Mana tergerak nak pergi, boleh pergi. Tu yang rasa tak takut tu sebab walaupun tak semayang, tak ikut agama dalam hidup sekarang ni, kita bebas buat apa. Sombong, tunggu nanti. Ada balasannya. Ada balasan. Macam mana kita melupakan Allah waktu kita hidup, waktu kita mati besok Allah melupakan kita. Jaga baik-baik. Ingat baik-baik, jaga baik-baik. Macam mana kita buat kepada Allah, kita lupakan Allah, lupakan agama, tak ada dalam kamus hidup kita yang namanya amal, yang namanya menuntut ilmu, yang namanya ibadat ni, tak ada langsung. Jaga. Bila kita masuk aja alam barzah, bertemu je dengan malaikat maut tu, mulai situlah Allah akan lupa kepada kita. Apa maksud Allah lupa kepada kita? Allah tak akan bagi bertolong, Allah tak tolong kita. Pandai-pandailah hadapi seorang-seorang. Tu balasan. Kalau kita berasa kita kuat, kita hebat, boleh bertemu malaikat maut tu tanpa Tuhan tolong, silakan. Kalau kita rasa hebat, boleh nak berhujah dengan malaikat maut tu besok tanpa pertolongan Allah, tak perlukan pertolongan Allah, silakan. Lupakan Allah, lupakan agama, tak payah beribadat. Seronok ajalah. Seronok ajalah. Ajak anak bini kita seronok pagi petang siang malam, tak payah fikir nak mengaji, tak payah fikir nak semayang, tak payah. Kalau kita yakin yang kita kuat nak berhadapan dengan malaikat maut tu, silakanlah. Silakanlah. Allah bagi tahu, siapa lupakan Allah, Allah akan lupa kepada dia di hari kiamat. Makna lupa di sini bukan maksud Allah tu tak ada ilmu, lawan bagi ilmu, bukan. Maksud lupa di sini Allah tak akan memberi rahmat,
Allah tak akan memberi pertolongan, Allah akan biarkan itu. Pandai-pandailah hadapi segala azab kesusahan tu, sebab balasannya dulu kita melupakan Allah, kini sampai masa pula Allah melupakan kita. Sebab tu sebelum terlambat, sebelum terlambat, cepat-cepat kita kembali. Sebelum terlambat, kita kembali kepada Allah. Ajak anak bini kita belajar agama, belajar agama, fahamkan agama, beramal. Mudah-mudahan besok bila kita mati, datang pertolongan Allah. Datang pertolongan Allah. Bukan kawan-kawan tak tolong itu. Kawan-kawan tak tolong jawab soal muka nakir. Yang sudah tu sudah. Yang sudah tu sudah. Mulakan kehidupan baru, dekat dengan Allah, dekat dengan agama. Allah dah bagi kita rasa macam-macam, Allah bagi dah. Harta, pangkat, jawatan, makan minum, kenderaan, tempat tinggal, macam-macam dah Allah bagi. Sudah-sudahlah makna. Bila lagi sudah-sudahlah. Gunakan saki baki umur kita yang tinggal ni, yang tak berapa hari lagi ni, gunakanlah untuk menunaikan janji kepada Allah, beribadat. Tapi nak beribadat semata-mata beribadat tak boleh, kena tuntut ilmu. Sebab tanpa ilmu nanti ibadat kita sebanyak apa pun Allah tak akan terima. Jadi ilmu dan amal tu tak boleh pisah, sebab dia saling berhajat. Bila ada ilmu kena amalkan. Nak beramal mesti kena ada ilmu, barulah insya-Allah Allah terima. Tapi kalau kita beribadat saja, sembahyang, puasa, macam-macam tanpa pengetahuan, tanpa belajar, ini sia-sia nanti kita menyesal. Ajak anak bini kita dakwah, nasihat, jangan putus asa. Ajak anak bini kita, ajak suami kita belajar agama sama-sama. Ajak bini kita belajar agama sama-sama, ingatkan anak kita sama-sama. Supaya nanti sama-sama dibantu oleh Allah. Malaikat maut tu sangat menggerunkan. Malaikat maut tu tak ada dah yang boleh menyelamatkan kita daripada kebinasaan dia, melainkan Allah je. Kalau Allah tak tolong itu, macam mana kita nak jawab? Macam mana kita nak hadap malaikat maut? Sangat kuat, sangat hebat, sangat garang, sangat ganas. Tak ada sifat kasih sayang dalam hati, tak ada sifat belas kasihan. Dengan suaranya seperti peti itu, suara dia tu. Baru ni ada peti kuat 2-3 hari hujan. Kilatnya bukan main lagi, bukan main terang lagi, terang daripada matahari lagi. Perasan tak? Dia punya pancaran tu lagi terang daripada pancaran matahari. Itulah mata dia, mata malaikat maut bersinar macam tu. Pancaran keluar daripada matanya, hidungnya, mulutnya, api dan asap keluar. Nak cabut nyawa orang fasik, nak cabut nyawa orang yang lupa kepada Allah. Macam mana nak hadap tu? Kita berdua je, one by one ni dengan malaikat maut. Tak ada orang lain teman kita. Sebab tu yang kita harapkan waktu tu nanti pertolongan Allah. Tapi macam mana? Allah dah bagi tahu, kau lupakan aku lupakan kau. Allah tak mungkin janji. Allah tak mungkin janji. Baik, cepat-cepat kembali kepada Allah. Buat jadual belajar. Yang belum belajar, buat jadual mengaji fardu ain. Ni fiqah, tauhid, tasawuf, tajwid, buat jadual. Lepas tu mengaji. Paksa diri dulu. Dia kena paksa dulu. InsyaAllah nanti lama-lama bila Allah datangkan pertolongan, dia jadi ringan dah. Mula-mula memang kena paksa. Ngaji lah. Kalau orang kata macam mana nak hijrah, ngaji. Situ nanti akan dapat segala jawapan. Mengaji apa? Fardu ain.
Ngaji fardu ain. Fiqh untuk kita nak tahu syarat rukun sah batal ibadat. Tauhid untuk nak tahu pegangan dan perjalanan akidah yang sebenar. Tasawuf kena belajar sebab nak tahu benda-benda yang haram dalam hati yang wajib kena buang, dan benda-benda yang wajib mesti ada dalam hati yang untuk kita simpan dalam hati. Tajwid ngaji sebab nak guna dalam sembahyang kita contoh. Tu 4 ilmu tu ngaji dah. Mulakan jangan tangguh-tangguh dah. Puluh tahun dah kita tangguh-tangguh dah. Mulakan. Bila lagi dah? Yang sudah buka buku baru. Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Wahid, dia kata yang sudah tu sudah dah. Yang sudah tu tak boleh repair dah. Minta ampun sahaja kepada Allah. Tapi masa yang akan datang ni, ni ada peluang kita nak mencantikkan kesudahan hidup kita. Yang lepas tak boleh dah. Yang dulu kita macam-macam lah yang dulu-dulu. Begini, begitu, begini. Yang dulu tu dah lepas dah. Tak boleh dah nak repair. Hanya boleh minta ampun sahaja kepada Allah. Tapi kita ada peluang nak cantikkan kesudahan hidup kita ni. Yang lepas tu tak boleh dah. Tapi yang akan datang ni kita ada peluang nak cantikkan. Supaya penutup hidup kita tu indah, penutup hidup kita tu rapat, dekat dengan agama, dekat dengan Allah. Sejahat apa pun, semaksiat apa pun kita dulu anak bini kita, seleka apa pun, selalai apa pun, se-enjoy apa pun, selagi contohnya sekarang ni yang masih bernyawa sekarang ni, saya dan tuan-tuan, puan-puan, semua kawan-kawan semua ni yang masih bernyawa ni, Allah masih lagi bagi peluang untuk apa? Mencantikkan kesudahan hidup kita. Kerana penentu siapa kita di hari kiamat besok adalah bergantung siapa kita waktu kita mati. Siapa kita waktu kita mati tu? Maka kalau waktu mati itu kita orang baik dengan Allah, dekat dengan agama, dekat dengan ilmu, beramal, maka maknanya kehidupan kita di hari kiamat besok adalah kehidupan kebangkitan yang baik, yang penuh dengan kemuliaan. Walaupun dulunya penuh dengan dosa maksiat, tapi kesudahan hidupnya dekat dengan agama, dekat dengan Allah. Maka permulaan hidupnya di hari kiamat besok adalah permulaan hidup yang baik. Tapi kalau dulu kita dekat dengan agama, tapi penutup hidup kita dekat dengan maksiat, maka permulaan hidup kita di hari kiamat besok adalah permulaan yang celaka. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu jangan putus asa, belum terlambat lagi. Sejahat apa pun, seleka apa pun, semaksiat apa pun, belum terlambat lagi. Kembali kepada Allah. Kecuali kita tak nak. Kecuali kita tak nak dekat dengan Allah, tak nak pulang balik, tak nak patah balik, itu tak ada peluang lah. Sedangkan Allah bagi kita peluang. Sejahat apa pun, sederhaka apa pun kita dengan mak ayah kita, kembali. Sejahat apa pun sederhaka kita pada suami, kembali balik. Selalai apa, seleka apa pun kita suami sebagai ketua keluarga, meninggalkan tanggungjawab, tak buat seperti yang Allah suruh, belum terlambat lagi. Kembali kepada Allah, perbaiki. Belum terlambat lagi. Tapi kalau nyawa kita dah diambil, habis dah. Tutup peluang dah. Jangan sia-siakan saki-baki umur kita yang ada. Cepat-cepat ambil, gunakan. Benda yang tak ada urusan dengan ibadat, tinggalkanlah. Sebab kita dah banyak leka dulu-dulu lah. Sekarang ni dah bukan masa dah untuk nak leka-leka dengan benda-benda yang macam tu. Dah banyak tahun dah, puluh tahun kita leka dah. Sudah-sudahlah. Cantikkanlah kesudahan penutup hidup kita ni. Sementara ada peluang yang diberi oleh Allah. Dan tempat berserah sekalian di atasnya dan bergantung dalam tiap-tiap kelakuan dan pada ketika. Waktu hidup ni kita tak ingat, waktu kita hidup ni kita tak ingat. Kita nak bergerak, nak bercakap ni bergantung dengan Tuhan, nak pergi bekerja tu, nak buatkan, nak jalankan tugasan dan tanggungjawab kita tu, jawatan-jawatan kita tu. Kita tak ingat tu Allah yang tolong. Allah yang tolong kita tu. Daripada manager dah, daripada CEO lah sampai ke bawah sekali tu, Allah tolong semuanya. Kalau Allah tak tolong, tak boleh kita jalankan tugasan, tanggungjawab, jawatan kita tu. Allah tolong. Tapi sayang kita lupa, kita tak ingat Allah tolong. Tapi bila nak mati, esok dah mati, baru tahu.
baru tahu kita ni rupanya sentiasa dalam maknanya harap sangat dengan bantuan dan pertolongan Allah. Dan pada tatkala tiap-tiap kepayahan kita bergantung kepada Allah, dan tiap-tiap huru hara dengan dia Allah sendirinya, tak ada dah lain yang nak selamatkan kita daripada huru hara sakaratul maut. Sakaratul maut ni huru hara tu kan, kacau bilau. Orang yang nak mati tu dia menghadapi kacau bilau, kesengsaraan. Tapi kita tengok dia zahirnya tak nampak pun, kita tengok dia diam aja. Tapi dia sedang menghadapi huru hara kacau bilau, sakaratul maut. Macam gila, macam orang gila hadapi tu. Abang tadi panggil sakaratul maut, macam orang gila. Tak gila, bukan gila, tak gila waras, tapi nak menghadapi tu, tercabut nyuruh tu, macam gila huru hara. Tak boleh nak bagi tahu lah macam mana boleh cakap begitulah. Huru hara yang sangat dahsyat, roh nak cabut besok. Yang mengalami saya yang tahu. Kita akan tahu sendiri. Kita akan tahu sendiri. Tak ada lain yang boleh menyelamatkan kita dalam huru hara itu kecuali Allah. Sebab tu kena buat baik dengan Allah. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Mudah-mudahan Allah tak tinggalkan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tak tinggalkan kita. Buat baik dengan Allah. Apa yang Allah suruh usaha buat. Orang suka, orang tak suka, pedulikan. Asalkan yang kita buat tu benda baik, benda yang Allah suruh, benda yang Allah redha, teruskan. Jangan pedulikan manusia setuju ataupun tak setuju. Asalkan yang kita buat tu tak bertentangan dengan syariat, tak bertentangan dengan akidah, benda tu disuruh oleh Allah, buat. Pedulikan manusia yang tak seronok, yang tak suka dengan ketaatan kita kepada Allah. Sebab bukan manusia yang nak teman kita waktu kita mati besok, tapi Allah lah. Dan pada tiap-tiap kesusahan dan kepayahan dan huru hara dengan dia Allah sendiri, tiada sekutu baginya, tiada yang lain. Maka tiliklah olehmu, hei miskin, tiliklah olehmu, pandanglah, renunglah, fikirlah. Tilik dengan ilmu, tilik dengan rasa rendah diri, tilik dengan penuh kesedaran. Tilik, cuba kita renung sekejap macam manalah betapa banyak Allah tolong kita waktu atas dunia, tapi kita lupa kepada Allah. Dalam hati kita sibuk dengan mikir dunia manusia, sedangkan bila kita mati, mereka ni semuanya tak menemani, tak bersekali dengan kita. Waktu kita senang susah atas dunia ni, Allah lah yang bantu, Allah yang tolong, tapi kita tak ingat semua tu. Maka sekarang ni waktu kita mati, besok tak ada dah. Allah lah yang teman kita, Allah lah yang kita harapkan bantuan dan pertolongannya, tak ada yang lain dah. Macam mana kalau pada waktu tu Allah tak tolong kita? Saat sakaratul maut Allah tak tolong kita, dalam alam barzah Allah tak tolong kita, waktu bangkit di padang mahsyar besok daripada kubur Allah tak tolong kita, Allah tak pandang kita, Allah lupakan kita. Kita tak dipilih mendapat syafaat. Macam mana, siapa nak selamatkan kita besok? Tak ada siapa melainkan Allah. Sebab tu kita kena buat baik dengan Allah, buat baik dengan Allah, kena bersahabat dengan Allah, kena berkawan dengan Allah, bersahabat dengan Allah. Apa maksud berkawan, bersahabat dengan Allah? Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dibenci, zahir dan batin. Itu maksud bersahabat dengan Allah. Jadikan Allah tu sebagai sahabat. Rapatlah maksudnya, bila sahabat ni mana rapatlah, rapat dengan Tuhan. Apa maksud rapat dengan Tuhan? Sibukkan diri dengan amal soleh. Sibukkan diri dengan amal soleh. Sibukkan diri dengan amal soleh. Pedulikan dosa dan maksiat orang lain. Pedulikan dosa maksiat orang lain. Doakan yang baik-baik untuk saudara mara kita. Doakan yang baik-baik untuk semua. Doakan yang baik-baik, yang baik ke yang maksiat ke, doakan yang baik-baik. Dan sibukkan diri kita dengan mencari bekalan untuk kita nak mati.
Jangan sehebohkan dia jahat, tu jahat, tu jahat, tu jahat. Jangan, tak payah. Baik kita sibukkan aku ni jahat, hati aku jahat, lidah aku jahat, mata aku jahat, telinga aku jahat, hati kita jahat. Baik kita sibukkan diri kita. Masa dah tak banyak dah. Ingat tu, tu ancaman daripada Allah tu. Takut kita dah. Siapa lupakan Allah atas dunia, tak peduli halal haram, tak peduli apa Allah suruh, langgar apa yang Allah larang, siap jaga sampai masanya Allah akan tinggalkan kita. Pandai-pandailah kau, mana kuat kau, mana hebat kita, mana sombong kita waktu tu. Jangan buat main ni. Jangan buat main-main. Akhirat tu bukan benda main-main, benda yang yakin sungguh-sungguh ada dan akan berlaku, dan kita semua akan berada di situ. Kita akan berada di situ. Kita akan alami yang namanya sakaratul maut, bertemu dengan malaikat maut tu. Bayangkan bertemu dengan makhluk Allah yang begitu menggerun, menakutkan, tapi Tuhan tak peduli dengan kita. Ibaratnya kalau kita ni dihumbankan dalam sangkar rimau tu, dihumbankan dalam sangkar rimau tu, pandai-pandai kau lah. Macam mana ni? Tak ada orang nak tolong itu. Tengok aja. Dulu sombong dulu sombong, humban dalam sangkar rimau tu, pandai-pandai kau lah. Ini malaikat maut lebih dahsyat daripada itu lagi, lebih ganas daripada itu lagi, lebih garang daripada itu lagi, tuan-tuan. Tapi kalau yang balik kepada Allah tadi, orang yang hidupnya sibuk mengingat Allah, datanglah malaikat maut lagi dengan sebaik-baik rupa. Dengan sebaik-baik rupa, sebaik-baik, sebab nak mengambil roh orang yang dikasihi oleh Allah. Dia tak macam tadi. Yang tadi tu untuk orang fasik, untuk orang yang jahat dengan Allah, yang fasik dengan Allah, yang maksiat dengan Allah, yang munafik dengan Allah, yang kufur dengan Allah. Kalau kita nak malaikat maut tu datang dalam keadaan rupa yang menyenangkan, jadilah orang yang taat kepada Allah. Bersihkan hati dari sebarang penyakit yang dibenci oleh Allah. Maka tilik olehmu, hai miskin, wahai miskin, kita ni lah fakir, wahai miskin, orang yang tak ada apa-apa, yang semata-mata segala-galanya bergantung, berharap kepada Allah. Itu makna miskin. Kita kaya, kita ada jawatan manager ke, ada panggilan apa atas dunia ni, ada panggilan, ada terima macam-macam anugerah, dah fakir kita, bukan tak berhajat, bergantung kepada Allah. Tu maksudnya antumul fuqara, fakir, kamu pakai miskin, kita ni pakai miskin. Akan minum kita Allah yang bagi, Allah yang jamin. Mudah-mudahan dapat petunjuk, kata Imam Ghazali. Renunglah, tiliklah, fikirlah. Mudah-mudahan katanya, bila kau memikir dengan hati yang penuh keinsafan, mudah-mudahan mendapat petunjuk daripada Allah. Dan kita harap bukan sekadar petunjuk, bukan sekadar kefahaman, tetapi mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan, bantuan, pertolongan untuk membuat benda-benda baik yang telah ditunjukkan oleh Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah ta'ala. Wallahu wali taufiq wal hidayah bifadlihi wa karamihi. Wallahu a'lam. Jadilah mudah-mudahan Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala terima. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita manfaat, dan ada manfaat yang kita dapat daripada majlis ilmu kita malam ni. Dengan kasih sayang Allah, Allah pilih kita, tolong anak bini kita, tolong ahli keluarga kita, tolong pemimpin kita, tolong masyarakat kita untuk dekat kepada Allah, untuk dekat kepada Allah sekaliannya, untuk menjadi hamba yang soleh, yang solehah, yang kembali kepada Allah. Sebelum kita dikembalikan, marilah kita kembali kepada Allah. Usaha bersungguh-sungguh
makna menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu dan bersihkan hati kita mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan sekalian yang hadir yang mengikuti, tak lupa mak ayah kita yang hidup yang dah pergi, saudara mara kita, kawan-kawan rakan-rakan kita yang baik dan sebaliknya yang senang dan yang tak senang dengan kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan, kemuliaan, kehebatan majlis ilmu dan dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberi bimbingan zahir dan batin untuk dekat kepada Allah. Mudah-mudahan diberi umur yang berkah, rezeki yang halal lagi luas serta berkah, diberi ahli keluarga yang berkah, semuanya lah. Rezeki nikmat yang Allah bagi itu mudah-mudahan beserta dengan keberkatan, amin ya rabbal alamin. Tak lupa saudara mara kita di Palestin, di Yaman dan di mana-mana yang sedang dizolimi oleh orang kafir harbi, mudah-mudahan Allah memberikan bantuan dan pertolongan. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana fakir ahlana wa qurabati lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Sama makcik, doakan saya makcik. InsyaAllah nanti kita ada tahlil ringkas lepas isyak kan ada tahlil ringkas, InsyaAllah. Bismillah.